Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al 'amalana kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'alhu li ahadin ghayraka. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam kuliah umum kita online, secara online, yang kita membincangkan berkenaan dengan tafsir ataupun kita kata terjemahan Al-Quran, yang mana kita mula pada surah Al-Isra. Dan sekarang ni kita InsyaAllah akan masuk ke ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, yang mana kemarin Alhamdulillah kita telah bincangkan, sebut berkenaan dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israel. Bani Israel yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah sebut di dalam Taurah bahawasanya mereka akan melakukan dua kerosakan di bumi. Kemudian kita juga telah sebut antara tafsiran yang diberikan oleh mufassirin berkenaan dengan dua kerosakan. Yang pertama yang kita sebut kemarin adalah pembunuhan Nabi Zakaria alaihi salam. Kemudian selepas pada kerosakan yang mereka lakukan, kejahatan yang mereka lakukan, maksiat yang mereka lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala hantar kepada mereka sebagai bala, sebagai bentuk pembalasan kepada perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala hantar tentera yang kuat, gagah dan lagi dahsyat dan ganas dari bentuk serangan dalam peperangan untuk mereka sebagai balasan kepada tindakan mereka. Kemudian juga tafsiran untuk kerosakan yang kedua kita sebut, iaitu pembunuhan Nabi Yahya alaihi salam, dan juga keinginan mereka, kesungguhan mereka untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam. Jadi wallahu alam, itu tafsiran yang kita dapat. Dan di sana ada lagi tafsiran-tafsiran yang mana ulama berbeza pendapat. Begitu juga kita sebut kemarin, mufassirin berbeza pendapat berkenaan dengan siapakah tentera manakah yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israel untuk menyerang mereka dan menguasai mereka, mengambil alih pemerintahan mereka, menawan mereka. Jadi di sana ada perbezaan pendapat berkenaan dengan siapakah tentera itu. Jadi kita sebut kemarin, ada yang menyebut salah satunya adalah Jalut, tentera Jalut. Kemudian pada hari ini, setelah berlaku kerosakan yang pertama, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghantar kepada mereka ibadah dan dana hamba kami, Allah sebut tentera
uli ba'sin syadid, yang kuat gagah dan amat ganas serangannya kepada Bani Israel ni, sehingga kan kita sebut kemarin, tentera ni mampu berjalan ke mana-mana sahaja dalam negara Bani Israel tadi, di tempat yang asalnya dikuasai oleh Bani Israel tadi, boleh jalan pergi mari tanpa ada rasa takut. Menunjukkan mereka telah menawan tempat tu secara total. Jadi pada hari ini dalam ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala sebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا ثم رددنا لكم الكرة عليهم. Allah sebut, kemudian setelah kamu bertaubat, wahai Bani Israel, setelah kamu bertaubat, kami kembalikan kepada kamu kekuasaan. Kami kembalikan kepada kamu kekuasaan alaihim, untuk mengalahkan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengembalikan kekuasaan kepada Bani Israel, supaya mereka boleh mendapatkan kembali kekuasaan itu dan mengalahkan musuh mereka tadi. Jadi Allah sebut thumma radadna, kemudian kami yang mengembalikan al-karrata, kekuasaan kepada Bani Israel, alaihim, ke atas musuh mereka, supaya mereka boleh dapat kembali kekuasaan tadi setelah mengalahkan musuh mereka. Jadi apa-apa sekali, sebagaimana yang Allah sebut dalam ayat yang lain yang berbunyi, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, tu'til mulka man tasha', engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan man tasha', kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Jadi sebagaimana yang Allah sebut tadi, summa radadna lakumul karrata alaihim. Jadi begitu juga di sini Allah sebut, Allah lah yang memberi kekuasaan, Allah lah yang memberi pemerintahan kepada sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Bukan di situ saja, juga Allah sambung, wa tanzi'ul mulka mimman tasha', dan engkaulah Allah yang mencabut kuasa pemerintahan dari siapa yang engkau kehendaki. Sebagaimana yang berlaku kepada Bani Israel yang kita tengok, asalnya dia ada nikmat yang banyak, kemudian dia melakukan kerosakan di bumi, Allah Subhanahu wa taala hina mereka, Allah Subhanahu wa taala cabut pemerintahan daripada mereka, beri kepada musuh mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala hina mereka. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'. Engkau juga yang memuliakan siapa yang engkau kehendaki, wa tudhillu man tasha', dan engkau menghina siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, biyadikal khair, dalam kekuasaan engkau sahajalah adanya segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kekuasaan, kemuliaan, kehinaan, kebinasaan, semua itu di atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah sebut tadi, thumma radadna, kami yang kembalikan.
kami yang kembalikan kepada kamu gapo al-karrata, kekuasaan, pemerintahan, kekuatan alaihim, ke atas musuh kamu, ke atas musuh kamu, untuk mengalahkan mereka. Wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Allah Subhanahu wa taala juga sebut kami berikan kepada kamu dengan banyaknya harta. Wa amdadnakum bi amwalin wa banin. Kami berikan kepada kamu Bani Israel banyaknya harta dan juga anak pinak. Wa ja'alnakum aktsara nafira, dan kami jadikan kamu kaum yang lebih ramai pasukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut, setelah Allah Subhanahu wa taala hina mereka dengan mereka dikalahkan oleh tentera musuh, Allah Subhanahu wa taala sebut kami kembalikan kepada mereka, kepada kamu Bani Israel, kekuatan pemerintahan. Walaupun Allah Subhanahu wa taala sebut gitu, maknanya dalam selepas ayat penghinaan kepada mereka, mereka ditawan oleh musuh, kemudian ayat yang seterusnya Allah Subhanahu wa taala cerita kemudian kami kembalikan. Daripada satu ayat ke ayat yang lain, maknanya dua ayat. Dalam dua ayat ni Allah sebut kehancuran mereka disebabkan kerosakan yang mereka buat, kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan. Walaupun hanya dua ayat sahaja, tetapi bukanlah tempoh yang mereka lalui untuk dapat kembali kekuasaan tu bukan dalam satu masa yang singkat sebagaimana ringkasnya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ni. Selepas kebinasaan kami kembalikan, bukan seringkah itu. Disebut di dalam tafsir Ruhul Ma'ani, di antara tempoh, di antara Allah Subhanahu wa taala hantar musuh untuk binasakan mereka, untuk mengambil alih pemerintahan mereka, kekuasaan mereka. Daripada tu tempoh di antara tu hingga ke Allah kembalikan balik kekuasaan kepada mereka, pemerintahan kepada mereka, keamanan kepada mereka, dikatakan adalah selama 100 tahun. Jadi bukanlah satu masa yang singkat. Setelah mendapat, kita kata, malapetaka balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudah. Allah bagi satu tempoh yang cukup, yang memadai untuk beri pengajaran kepada Bani Israel dan juga kita semua. Dikatakan selama 100 tahun Allah Subhanahu wa taala kekalkan keadaan mereka lagu tu, dihina dan ditawan dan dijajah selama 100 tahun. Dan keadaan mereka kembali pulih, mereka kembali dapat pemerintahan, mereka kembali dapat kemuliaan, keamanan, adalah selepas mereka bertaubat. Selepas mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kembalikan kepada mereka apa yang dulu mereka miliki. Di sana ada satu tafsiran macam mana mereka dapat kembali kekuasaan, macam mana mereka boleh mengalahkan musuh mereka tadi. Disebut dalam tafsir Ruhul Ma'ani ni, seorang raja dalam seorang raja, dia memerangi orang-orang Babylon, dan pada masa tu Bukhtunasar, disebut nama Bukhtunasar, telah membunuh seramai 40,000 orang Bani Israel.
nak 40,000 orang Bani Israel nak yang mengikuti Taurat. Tapi dia tidak bunuh belaka. Bukhtunassar ni dia membiarkan sebahagiannya hidup di dekat dengan dia, dalam lingkungan dia lah, tak, di Babil. Apabila raja tadi yang mari memerangi Babil tadi, yang mari memerangi Bukhtunassar tadi, dia berjaya mengalahkan Bukhtunassar. Dia berjaya mengalahkan Bukhtunassar. Lalu kahwinlah raja tadi dengan seorang perempuan daripada Bani Israel. Daripada Bani Israel. Maka disebabkan rasa kasihan, rasa sayang kepada kaum mereka, perempuan tadi minta kepada raja tadi yang mengahwininya untuk mengembalikan Bani Israel kepada ke negara mereka, ke tempat di mana mereka duduk dulu. Tak. Maka raja tadi pun menunaikan hasrat dan permintaan isteri dia tadi. Dan selepas beberapa tempoh, tak, disebut muncullah, tak, nabi-nabi dalam kalangan mereka, dan mereka pun kembalilah kepada keamanan dan kebaikan, keadaan yang molek, tak, sebagaimana mereka dahulu. Tak. Itu pun melalui beberapa tempoh yang begitu lama lah, tak, sangat lama. Itu salah satu tafsiran lah macam mana Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan kepada mereka kekuasaan, tak, setelah mereka dihina tadi. Begitu juga ada yang mengatakan waqila dikatakan juga lagu mana Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan kepada mereka kekuasaan tadi untuk mengalahkan musuh yang diutuskan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membalas kejahatan mereka, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala atar Nabi Daud alaihi salam untuk membunuh Jalut. Yang mana Jalut ni merupakan salah satu tafsiran kepada tentera yang dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membinasakan mereka, Bani Israel, atas sebab atas kerosakan yang mereka lakukan. Jadi untuk mereka dapatkan balik kekuasaan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala hantar Nabi Daud alaihi salam untuk membunuh Jalut tadi yang menguasai mereka. Wallahu alam. Itu antara beberapa tafsiran kepada macam mana Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan balik kekuasaan kepada Bani Israel selepas mereka dihina. Allah Subhanahu Wa Taala sebut thumma radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin bi amwalin wa amdadnakum bi amwal. Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan Bani Israel, Allah Subhanahu Wa Taala support mereka dengan harta yang banyak. Selepas harta mereka tadi semuanya dia dirampas oleh tentera yang diutuskan oleh Allah untuk membinasakan mereka. Dihantar harta mereka semua dirampas. Macam dalam peperangan lah. Setelah mana-mana tentera menawan satu kota, mereka akan ambil semua harta di situ sebagai harta rampasan perang. Jadi harta Bani Israel ni diambil semua, dirampas semua oleh musuh tadi. Dan juga anak pinak mereka, anak-anak mereka, di waktu mereka ditawan tadi, anak-anak mereka ditawan, dijadikan hamba. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, setelah kemudian kami kembalikan kekuasaan kepada kamu Bani Israel, dan kami bagi balik harta kamu dengan banyaknya, dan juga kami bagikan kepada kamu anak yang ramai. Wa ja'alnakum aktsara nafira.
Dan kami jadikan kamu kaum yang lebih ramai. Kaum yang lebih ramai. Tak. Aktsara nafira. Jadi lebih ramai ni, lebih ramai macam mana? Lebih ramai daripada gapo? Ada yang kata boleh jadi lebih ramai ini adalah lebih ramai daripada bilangan Bani Israel yang sebelum tu. Tak. Daripada bilangan mereka Bani Israel yang sebelum tu, sebelum mereka ditawan, tak, mereka dikuasai. Ataupun boleh jadi tak, aktsara nafira min aktsara, lebih ramai daripada bilangan musuh mereka. Tak, Allah jadikan mereka Bani Israel bilangan yang ramai, tak, lebih ramai daripada jumlah musuh mereka. Nafir, perkataan nafir itu boleh jadi ahli keluarga yang berhijrah bersama, menetap, tak, bermusafir, tak, bersama. Dan perkataan nafir itu juga boleh jadi grup, kita kata orang-orang kumpulan yang pergi berperang, tak, yang keluar perang untuk menghadapi musuh. Jadi kami jadikan kamu tak, lebih ramai orang-orang yang keluar berperang, tak, nak menghadapi musuh. Jadi tentera dia lebih ramai lah. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala nak baiki keadaan Bani Israel, Allah bawa semua sebab-sebab dia. Tak? Allah bawa apa dah? Mereka apa dia? Anak-anak pinak mereka ramai, tak, harta-harta mereka banyak, tak? Dan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mengembalikan kepada mereka kekuasaan dan mengalahkan musuh tadi. Tak? Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, jika kamu berbuat kebaikan. Nah, in ahsantum li anfusikum. Maka kebaikan yang kamu lakukan itu adalah untuk diri kamu. Nah, yang boleh manfaat di atas kebaikan yang dilakukan adalah orang yang buat kebaikan itu. Tak? Wa in asa'tum falaha. Dan jika kamu berbuat kejahatan, maka kesan buruk daripada kejahatan itu tadi adalah akan terkena kepada diri kamu sendiri. Tak? Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan diperolehi oleh kamu. Tak? Dari bentuk, dari segi apa dia, pahalanya, dari segi kesan baik dia akan diperolehi atau akan kembali kepada pelaku dia. Dan begitu juga wa in asa'tum falaha. Dan sekiranya kamu melakukan kejahatan, tak, maka kesan kejahatan itu tadi juga akan terkena pada diri kamu sendiri. Dari segi dosanya, dari segi kesan buruk dosa itu tadi, tak, maka pelaku itulah yang akan kena kesan buruk daripada perbuatan dia tadi. Kemudian Allah sambung, fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma 'alau tatbira. Oleh itu, apabila sampai masa janji ke apa? Janji Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas kejahatan mereka untuk kali yang kedua. Tak? Apabila sampai janji itu, apabila datang janji itu yang kedua, maka
kami datangkan musuh-musuh kamu. Allah Subhanahu Wa Taala bawa pula musuh-musuh Bani Israel ini yang nak menawan mereka, yang nak mengalahkan mereka, yang nak menguasai mereka. Liyasu'u wujuhakum, untuk memuramkan muka kamu. Apa muram? Sebab penghinaan dan keganasan yang berlaku, yang ditimpakan kepada Bani Israel tadi. Sebagaimana kita tengok pada hari ini, negara-negara yang terlibat dengan peperangan, tengok rakyat dia, kehidupan rakyat-rakyat di negara yang berperang ni, muka mereka muram, pakaian tak cukup, makan minum tak cukup, tidur tak menentu, hilang pekerjaan, hilang sumber pencarian, anak-anak meninggal, suami meninggal, isteri meninggal, keturun adik-beradik tak tahu mana. Jadi dalam keadaan gitu muram muka, tengok muka yang muram, maka begitulah juga sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, apabila Allah Subhanahu Wa Taala bawa mari pembalasan yang untuk kali yang kedua ni, disebabkan kerosakan yang kedua kalinya dilakukan oleh Bani Israel ni, Allah kata, kami akan utuskan pula musuh kamu ni, untuk kali yang kedua ni, supaya apa? Supaya mereka akan membuatkan muka kamu ni jadi muram. Dengan itulah, dengan penawanan, perampasan harta, penaklukan, maka jadi muram muka kamu. Waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Dan begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut, apabila Allah bawa bari tentera ni untuk balas kejahatan kamu yang kedua ni, mereka bukan saja memurangkan muka kamu, bahkan mereka akan masuk pula ke mana, ke dalam masjid Baitul Maqdis, sebagaimana mereka telah masuk pada kali yang pertama. Sebagaimana kali yang pertama, fajasu khilalad diyar, Allah sebut fajasu khilalad diyar, mereka akan pergi ke celah-celah rumah ni, tepi-tepi rumah, dalam rumah, tengah-tengah, cari orang untuk bunuh, untuk tawan, dan apa dia, di sana menunjukkan bahawasanya mereka boleh pergi tu rata, boleh tawar secara total, tanpa ada rasa takut nak pergi mari dalam bumi musuh tu. Jadi sama jugalah, dahsyatnya penawanan, penguasaan, keganasan tentera yang kedua ni juga, mereka boleh masuk ke dalam tanah Bani Israel tadi, sebagaimana mereka masuk kali yang pertama. Waliyutabbiru ma'alau tatbira, dan untuk menghancurkan apa saja yang mereka telah kuasai dengan sehancur-hancurnya. Bila masuk, mereka pergi ke rumah-rumah, mereka tawar, mereka rampas, mereka bunuh, dan juga mereka hancurkan apa saja yang telah mereka kuasai dengan sehancur-hancurnya. Jadi lebih kurang tentera yang pertama, uli ba'sin syadid, mereka ganas, mereka kuat dari segi peperangan, dan mereka sangat dahsyat, sangat dahsyat. Mereka hancurkan semua, mereka hancurkan semua. Waliyutabbiru, mereka menghancurkan, membinasakan, ma'alau tatbira, apa yang mereka kuasai.
Jadi apa rasa cukup setakat tu dulu hari ni. Tak. Janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bani Israel yang kedua, dan juga balasan untuk mereka di atas kerosakan mereka yang kali kedua tu. Dan insya-Allah kita akan sambung bagaimana peringatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bani Israel. Tak, bukan saja pada zaman tu, bahkan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala juga mengingatkan kepada mereka. Tak, apa yang akan berlaku sekiranya mereka berbuat kejahatan, kerosakan. Tak, terutama sekali penolakan mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan sambung pada minggu depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.